Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang teori psikoanalisis berdasarkan Jacques Lacan. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan sebelum kami melaksanakan pembentangan ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Maizatul Khairul Najlah binti Hasan, Muhammad Zul Irfan bin Malik Kasmawi dan juga Nurul Nabila binti Nordin. Saya, Maizatul Khairul Najlah, akan memulakan pembentangan dengan pengenalan mengenai psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan satu sistem psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang merupakan teori personaliti dan juga satu kaedah terapi. Psikoanalisis boleh dianggap sebagai kaedah merawati seorang individu yang mengalami masalah tekanan emosi yang mendalam. Kritikan ini berasaskan idea psikoanalisis yang disandarkan oleh idea Carl Jung yang dipengaruhi oleh Hart Bloom dan struktur bawah sedar oleh Jacques Lacan. Jacques Lacan menghasilkan teori beliau dengan menggabungkan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori strukturalisme Ferdinand de Saussure. Dengan gabungan ini, Jacques Lacan telah menghasilkan teori beliau melalui satu gagasan iaitu unconscious structure like a language atau bawah sedar terstruktur seperti sebuah bahasa. Teori Jacques Lacan beranggapan bahawa dalam kehidupan manusia ini telah pun digerakkan oleh id atau keinginan nafsu untuk berseronok. Secara keseluruhan, keinginan, pertimbangan dan kawalan berlaku dalam 3 ruang iaitu kawasan sedar, prasedar dan juga bawah sedar. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kajian ini. Dalam kajian ini, Jacques Lacan merupakan psikoanalisis Perancis yang mendapat reputasi antarabangsa sebagai penterjemah asal karya Sigmund Freud. Jacques Lacan ini juga memperoleh ijazah perubatan pada tahun 1932 dan merupakan seorang pakar psikiatri dan psikoanalisis di Paris untuk sebahagian kerjaya besarnya. Jacques Lacan memperoleh selebriti di Perancis selepas penerbitan esei dan kuliahnya di Écrits iaitu pada tahun 1966. Beliau juga mengasaskan dan mengetuai sebuah organisasi yang dipanggil sebagai Sekolah Freudian Paris dari tahun 1964 sehingga beliau membubarkannya pada tahun 1980. Jacques Lacan telah pun menekankan keutamaan bahasa sebagai konstitutif ketidaksabaran dan beliau cuba memperkenalkan kajian bahasa seperti yang diamalkan dalam linguistik falsafah dan puisi moden ke dalam teori psikoanalisis. Pencapaian utamanya ialah penulis Perancis pada separuh tahun kedua abad ke-20. Kami telah menyediakan 3 objektif. Yang pertama, membincangkan tentang sejarah dan konsep psikoanalisis, dan yang kedua ialah menganalisis 3 konsep yang terkandung dalam teori psikoanalisis Jacques Lacan. Dan yang terakhir adalah menghuraikan perbezaan antara teori psikoanalisis Freud dan Jacques Lacan. Kami telah menggunakan beberapa kaedah, antaranya ialah kaedah perpustakaan, kaedah rujukan dan kaedah pengumpulan data. Melalui kaedah perpustakaan ini, pekaji dapat menjumpai pelbagai bahan yang boleh menjadi rujukan dalam kajian yang dijalankan. Buku merupakan sumber utama rujukan kajian ini. Selain itu, rujukan jurnal juga diguna pakai untuk memudahkan pekaji mencari bahan kajian. Melalui kajian ini, pekaji dapat memperoleh berbagai maklumat yang diperlukan dengan lebih mudah dan lebih senang untuk difahami. Kaedah rujukan telah digunakan oleh pekaji kerana kaedah ini merupakan satu kaedah yang paling popular dan lebih mudah memperoleh maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah ini bolehkan pekaji untuk membuat rujukan dengan lebih terperinci melalui carian di laman web internet serta jurnal atau buku dalam internet. Penggunaan kaedah rujukan ini bolehkan kaedah ini digunakan dan sekaligus dapat memudahkan pekaji untuk mencari maklumat dengan lebih terperinci dan meluas dengan memperoleh maklumat di semua negara hanya di ujung jari. Dan yang terakhir, melalui kajian ini, pekaji mengkaji teori psikoanalisis yang dibawa oleh Jacques Lacan. Dalam kajian ini, apa sahaja maklumat yang diperolehi daripada teori ini dan dikumpulkan bagi melengkapkan kajian ini. Kaedah ini mudah tetapi memerlukan pengumpulan data atau maklumat yang banyak agar ia termasuk dalam kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data ini diklasifikasikan sebagai maklumat yang diperolehi dan maklumat tersebut diperolehi dan dikumpulkan dengan isi yang padat, maka ia akan termasuk dalam kaedah pengumpulan data. Membincangkan tentang sejarah dan konsep psikoanalisis. Teori psikoanalisis diperkenalkan pertama kalinya oleh Sigmund Freud
Penemuan ini mengakibatkan nama Freud menjadi terkenal. Istilah ini diciptanya oleh beliau pada tahun 1896. Pendekatan ini berasaskan idea pemikiran bawah sedar daripada teori psikoanalisis. Pendekatan ini bertujuan mengamati teks-teks kesusastraan Melayu dengan cara menghubungkannya dengan aspek kejiwaan dan pemikiran bawah sedar. Sebagai contoh, Freud sangat terkenal dengan idea ego dan superego. ID menurun kepada keseronokan, kejayaan dan kehendak naluri. Ego berperanan mententeramkan ID. Superego berfungsi sebagai pelindung daripada sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sosial, moral dan sebagainya. Hubungan unsur bawah sedar Freud dan teori strukturalism Saussure, Jacques Conlancan telah menghasilkan teori beliau iaitu unconscious tuk like a language. Lancan membawa pandangan bahawa kita sebenarnya boleh mendampingi, menganalisis dan mencari makna kepada bawah sedar itu kerana ia mempunyai sistem yang tersusun seperti bahasa. Saya, Nurul Nabila akan menjelaskan tentang objektif kedua iaitu dengan menganalisis 3 konsep yang terkandung dalam teori psikoanalisis Jacques Lacan. Konsep yang pertama iaitu imagen. Menurut Mana Sikana pada tahun 2005, menggunakan contoh bayi yang merenung wajahnya ke dalam cermin akan melihat dirinya di dalam cermin melalui hubungan imagen. Sebelum anak itu memasuki ruang simbolik melalui perolehan bahasa, dia dapat memasuki tahap cermin melalui ruang imagen dengan cara menyatukan diri dengan image melalui proses identifikasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep simbolik. Simbol ini merupakan satu fasa yang penuh dengan tanda-tanda. Susunannya yang mengikut jalur perkembangan bahasa kanak-kanak. Pada mulanya, kanak-kanak menguasai simbolik tentang dirinya, namun setelah mereka menguasai jantina mereka, mereka juga memahami sesuatu dan juga mula belajar untuk menganggap. Perlahan-lahan, kanak-kanak itu memasuki susunan simbolik. Susunan simbolik kembali kepada sistem struktur yang sedia ada seperti kelahiran, kekerabatan, jantina dan juga bahasa yang menjadi faktor kepada perkembangan. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang konsep real. Lacan mempunyai pandangan yang berbeza dengan menyatakan manusia terpenjara bukan dalam realiti tetapi dalam ruang besar dunia kaca. Lacan juga menyatakan kita semua terikat atau terbelenggu bukan dalam realiti. Konsep real ini juga dapat difahami melalui pemahaman kita terhadap pergerakan. Dalam tahap real, tidak semua yang diperjuangkan itu pasti berhasil. Dunia sebenar akan menemui dunia kekosongan. Aspek ini merupakan satu analogi yang penting dalam kajian Lacan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif ketiga iaitu dengan menghuraikan perbezaan teori psikoanalisis Jacques Lacan dan Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berdasarkan Jacques Lacan. Lacan juga beranggapan bahawa psikoanalisis merupakan manusia yang digerakkan oleh id, iaitu keinginan atau nafsu untuk keseronokan seseorang dalam kehidupan. Keinginan manusia berasal dari yang lain dan ketidaksedaran manusia terbentuk di bawah pengaruh yang lain. Lacan juga berkata bahawa pembentukan ego itu dimulai pada anak-anak yang berusia 6 bulan hingga 18 bulan, iaitu dengan mendapati identiti diri mereka ketika melihat diri mereka sendiri di dalam cermin. Mereka juga menganggap apa yang mereka lihat di dalam cermin merupakan tubuh badan mereka sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori psikoanalisis berdasarkan Sigmund Freud. Sigmund Freud telah mencipta atau mengasaskan apa yang dikatakan sebagai teori personaliti pertama yang komprehensif berdasarkan kerjanya selama 40 tahun. Psikoanalisis bukan sahaja satu teori tetapi merupakan satu kaedah terapi. Freud juga menyatakan bahawa teori psikoanalisis ini berdasarkan Freud dan juga mengkategorikan naluri kepada dua, iaitu naluri hidup dan juga naluri mati.
Naluri hidup disediakan agar individu atau spesies dapat bertahan hidup melalui cara tertentu untuk memuaskan keperluan akan makanan, udara dan juga seks. Naluri ini berorientasi kepada pertumbuhan perkembangan. Energi psikis yang dimanifestasikan dari naluri hidup disebut sebagai libido. Libido dapat dilekatkan atau dimanifestasikan pada berbagai objek dengan katarsis. Misalnya, jika anda memiliki teman sebilik, maka Freud akan mengatakan bahawa libido anda dikatarsiskan olehnya. Secara rumusannya, teori psikoanalisis Jacques Lacan ini mempunyai pelbagai konsep yang tersendiri. Jacques Lacan juga percaya menghasilkan teori berdasarkan kajian beliau dengan menyatakan psikoanalisis bukanlah satu teori tentang akal manusia semata-mata, tetapi juga suatu amalan mereka dianggap sebagai satu penyakit atau gangguan akal fikirannya. Bagi Lacan, keinginan, pertimbangan dan kawalan berlaku dalam 3 ruang atau kawasan, iaitu kawasan sedar, prasedar dan bawah sedar. Sekiranya berlaku perbalahan di antara ego dan superego, maka manusia akan berada dalam keadaan resah atau anxiety yang mungkin akan membawa kepada masalah mental. Konsep psikoanalisis iaitu Imagen dengan mengenal pasti diri dengan membezakan antara subjek dengan objek. Bagi simbol pula, penguasaan bahasa yang beransur-ansur dan perkembangan seseorang, dan akhir sekali, real iaitu pemahaman seseorang terhadap pergerakan dengan menghadapi dunia sebenar. Dengan berakhirnya rumusan dari kami, maka tamatlah tugasan kami untuk menerangkan serba sedikit tentang teori psikoanalisis. Kami berharap agar ilmu yang kami kongsikan ini dapat memberi pengetahuan yang bermanfaat bagi anda semua. Mana yang baik itu datangnya dari Allah dan mana yang buruk itu tentulah datang dari kami sebagai manusia biasa. Sekian, terima kasih. Bye.